Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Assalamualaikum dan selamat pagi. Buletin pagi 3 Julai bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama hari ini, penjenamaan 500 tabika kemas ditangguh ekoran COVID-19. Peruntukan RM521 juta perkasakan program Tanam Semula Getah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hanya 40% daripada keseluruhan 220,000 murid hadir pada sesi hari pertama pembukaan tabika di seluruh negara Selasa lalu. Jumlah itu membabitkan 11,430 tabika di bawah seliaan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas yang dilaksana secara sistem penggiliran mengikut kapasiti premis. Setakat ni kita tak ada terima aduan masalah lah. Jadi kita beranggapan memang tidak ada lagi surungutan atau apa-apa komplain lah yang kita terima daripada ibu bapa, sebab kuasa untuk mengantar pada hari ini dan juga untuk tempoh ini juga tertakluk kepada ibu bapa sendirilah. Kalau katakan dia rasa ragu-ragu untuk hantar, kita pun tak ada paksaan pada mereka. Sementara itu, beliau yang ditemui selepas meninjau tabika kemas Pintar Stream Tuanku Jaafar 1 Seremban berkata sasaran penjenamaan semula 500 tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas untuk mengamalkan modul pengajaran dan pembelajaran sains, teknologi, agama, kejuruteraan, seni dan matematik stream terpaksa ditangguhkan ekoran penularan pandemik COVID-19 selain tiada pembukaan tadika baru dalam tempoh berkenaan. Setakat ini terdapat 14 daripada 10,910 buah tabika kemas di seluruh negara sedang melaksanakan modul stream. Program Malaysia Rumah Keduaku MM2H dijangka dibuka semula tahun depan selepas kajian semula program berkenaan selesai akhir tahun ini. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri menjelaskan pembekuan semua permohonan baru bagi MM2H bukannya untuk menghalang kemasukan warga asing yang ingin membeli rumah dan menetap di negara ini. Sebaliknya, menambah baik program berkenaan. We are targeting to get everything done by end of the year, by December. So this is not a permanent closure because it is also involving, it is for our economy. So that's why we are not going to close it. Dilancarkan pada 2002, program MM2H di bawah kementerian itu kini disertai oleh 48,000 warga asing. Projek lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP yang menjadi keutamaan Kerajaan Negeri Kedah diharap dapat dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK12 yang akan dibentangkan tidak lama lagi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata beberapa aspek sudah dibincangkan dengan Kerajaan Negeri, antaranya dari segi kos dan kaedah pembiayaan projek ikonik negeri itu. Dan saya fahamkan bahawa perkara ini juga telah dibentang dan dibincangkan dalam majlis NCIA, ya. Itu maknanya memang sudah ada beberapa keputusan yang telah dibuat oleh Kerajaan Negeri dan juga Kerajaan Pusat tentang projek ini. Kita Kerajaan Pusat sudah pasti yang pertama kena lihat kepada yang pertama ialah keutamaan negeri, ya. Menurut Datuk Seri Mustafa, selepas mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mak Nur di Wisma Darul Aman, keputusan mengenai kaedah pembiayaan projek berkenaan masih belum dimuktamadkan, sama ada akan dibuat melalui pinjaman mahupun penswastaan. Kerajaan Negeri Kelantan membenarkan ibadah kurban diadakan di negeri itu sempena sambutan Aidiladha. Bagaimanapun, hanya 12 individu dibenarkan menyembelih dan melapah daging kurban pada satu-satu masa. Kemudian hak korban tu dari segi penjarakan, tak boleh berkumpul, tak boleh buat jamuan, dan kita galakkan supaya daging korban tu dibahagikan daging mentah. Dan kita tidak galakkan berkumpul lah. SOP tu macam biasa. Okey, pisau sembelih, pisau urus daging tu tak boleh bertukar tangan.
tempat bersih. Nak masuk tu kena basuh tangan, pakai mask. Seboleh-bolehnya SOP PKPP ni dipatuhi. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Majlis Keselamatan Negeri Kelantan yang dipengerusikan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob. Katanya individu yang berusia, uzur dan kanak-kanak juga dilarang berkumpul ketika ibadah kurban dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Kementerian Pembangunan Luar Bandar memperuntukkan RM521 juta untuk menguruskan pelbagai program pembangunan bagi memperkasakan program tanam semula getah. Daripada jumlah itu, RM32.2 juta diperuntukkan bagi melaksanakan program pembangunan RISDA di Sarawak yang memberi manfaat kepada 128,000 pekebun kecil. Kalau kita melihat tumbesaran dan komitmen daripada kerajaan pusat dengan kerjasama kerajaan negeri sebenarnya boleh kita kembangkan dengan lebih luas. Oleh kerana tanah ini dia luas di Sarawak. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Perasmian Bangunan Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah RISDA Sarawak di Kuching. Sementara itu, Pengerusi RISDA Datuk Muhammad Salim Muhammad Sharif berkata, RISDA tidak mahu pekebun kecil terlalu bergantung kepada subsidi getah, terutamanya pada musim tengkujuh. Katanya, RISDA memperuntukkan RM40 juta untuk aktiviti tambahan bagi membantu pekebun kecil bagi memberikan modal kepada mereka untuk menghasilkan klon getah yang akan dibeli balik oleh RISDA supaya pendapatan mereka boleh menjangkau RM4,000 sebulan. Kedai roti canai yang diusahakan oleh dua warga Myanmar di Sungai Ara Pulau Pinang diarah ditutup selama 14 hari kerana tidak menepati piawaian kebersihan yang ditetapkan. Kedua-dua individu itu juga tidak memiliki permit kerja serta menyalahgunakan lesen perniagaan rakyat tempatan. Kesalahan itu dikesan dalam operasi premis warga asing yang dilakukan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Selain kotor, pemeriksaan menemui nasi yang sudah lama dimasak dan disimpan di bahagian bawah dapur dipercayai mungkin digunakan semula untuk dijual kepada pelanggan. Di bahagian dapur pula ditemui bekas makanan yang sudah ditumbuhi kulat. Saya nasihatkanlah kepada pemilik premis supaya tidak alibabakan kedai-kedai mereka lah. Sebab kalau kata kita dapat tahu, kita memberi cadangan kepada pihak PBT supaya tarik lesen balik. Kita tak nak premis ni dialibabakan. Sukar bagi kita untuk buat pemeriksaan dan kebanyakan yang premis Alibaba ni tahap kebersihannya memang tidak memuaskan. Itu yang kita tak nak. Kita takut berlaku keracunan dan sebagainya. Arahan penutupan sehingga 15 Julai dilakukan mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983 selain menerima 4 notis daripada MBPP yang keseluruhannya berjumlah RM500. Polis Johor yakin sudah membanteras 95% sindiket jenayah terancang yang melakukan kegiatan penyeludupan pendatang asing di perairan Pantai Timur Johor. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin Piche berkata, usaha memburu saki-baki ahli sindiket terbabit giat dijalankan termasuk di negara jiran. Ada lagi, macam yang saya katakan sebelum ni, ada lagi yang saki-baki yang berada di Indonesia, ada lagi sedikit lagi yang masih lagi cuba untuk mengambil kesempatan. Yang di Pantai Timur ni kita dah betas 95%, ada 5% lagi. Yang ini pun kita sedang mermahati dengan teliti dan kalau kita ada ni kita akan tangkap. Semalam, 51 anggota sindiket jenayah terancang geng Otong dituduh di Mahkamah Kota Tinggi atas tuduhan menganggotai kumpulan jenayah terancang itu sejak tahun 2015. Tertuduh terdiri 19 lelaki dan 2 wanita tempatan, 3 pemastautin tetap, 25 warga Indonesia termasuk seorang wanita serta 2 lelaki Myanmar. 19 pegawai dan anggota penguatkuasa yang dikenal pasti bersekongkol dengan sindiket berkenaan dijangka didakwa di mahkamah sama minggu depan selepas mendapat arahan Pejabat Peguam Negara.
Sementara itu, Datuk Ayub Han berkata polis akan bertindak lebih agresif dalam membantras penyeludupan pendatang asing termasuk menimbang untuk mengambil tindakan di bawah Seksyen 4 Akta Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Aktiviti Keganasan AMLA 2001. Kita juga sedang menimbang, tuan-tuan, telah pun mengambil tindakan di bawah AMLA. Semua akaun mereka dan juga akaun keluarga mereka akan dibekukan, tuan-tuan. So impaknya bukan kepada suspek tetapi juga kepada kaum keluarga mereka. So jadi jangan terlibat, tuan-tuan. Katanya polis akan mempelbagaikan skop siasatan termasuk pemilikan aset mereka yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan pendatang asing. Mayat ke-6 mangsa tragedi bot terbalik dan karam dalam kejadian Isnin lalu ditemui jam 4 petang semalam. Ketua Polis Daerah Bachuk, DSP Syamsul Muddin Sulaiman berkata, mangsa dikenal pasti sebagai Harun Daud, 57 tahun. Mayat mangsa ditemui terapung pada kedudukan 21 Batu Nautika dari Jati Pendaratan Ikan Kuala Kemasin. Identiti Allahyarham Harun disahkan oleh anak lelakinya selepas mangsa dibawa ke jati berkenaan kira-kira jam 7 malam tadi. Pengesahan berdasarkan pakaian yang dipakai sebelum kejadian selain pemeriksaan terhadap mayat turut menemukan dompet yang mengandungi kad pengenalan mangsa dan telefon bimbit. Mayat mangsa kemudian dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru. Sehingga kini, dua lagi mangsa iaitu Arman Ismail, 43 tahun dan Cik Wadi Bakar, 40-an belum ditemui. Operasi pencarian diteruskan pagi ini. Dalam kejadian pada 8 malam Isnin lalu, bot dinaiki 20 pemancing termasuk tekong dan awak-awak terbalik selepas dibadai ribut kira-kira 10 batu nautika dari jati berkenaan. 3 lelaki dipenjara seumur hidup dan sebatan selepas didapati bersalah menculik seorang wanita dan meminta wang tebusan RM400,000 3 tahun lalu. Keputusan itu dibuat Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu, Dato' Abdul Wahab Muhammad setelah mendapati pihak pendakwaan membuktikan kes prima facie ke atas tertuduh. Tertuduh Muhammad Zairul Nizan Maknur, 40 tahun, dikenakan 7 sebatan. Manakala Muhammad Khairul Anwar Musa, 42 tahun dan Abdul Hadi Abu Bakar, 25 tahun, masing-masing dikenakan 5 sebatan. Berdasarkan fakta kes, wanita terbabit yang ketika kejadian berusia 28 tahun diculik dan dilarikan ke tiga-tiga tertuduh kira-kira jam 7.40 pagi pada 23 Januari 2017 di Kampung Padang Pisang, Kuala Terengganu. Mangsa yang ditahan di dalam kereta telah dibawa ke beberapa tempat dan hanya dilepaskan dengan selamat sehari kemudian selepas wang tebusan RM400,000 dibayar oleh majikannya. Pendakwaan mengikut Seksyen 3 Akta Culik 1961. Gara-gara membenarkan akaun banknya digunakan orang lain, seorang lelaki berusia 19 tahun ditahan berkaitan kes penipuan love scam dengan nilai kerugian RM1.156 juta. Suspek kini direman 2 hari sehingga hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Suspek ditahan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Negeri Sembilan di Bukit Mertajam, Pulau Pinang kemarin. Kad ATM miliknya yang diserahkan kepada ibunya dipercayai disewakan kepada seorang wanita dengan kadar RM100 sebulan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Mangsa wanita berusia 57 tahun dari Taman Layang-Layang Seremban membuat laporan polis selepas ditipu kekasih seusianya dikenali melalui aplikasi Tag. Nilai wang RM1.156 juta dikatakan milik keluarga mangsa. Seorang pegawai Jabatan Immigration ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki meminta dan menerima wang rasuah berjumlah RM3,000. Suspek yang bertugas di Jabatan Immigration Putrajaya ditahan ketika hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM Selangor kira-kira jam 2 petang semalam. Suspek berusia lingkungan 40-an itu disyaki meminta dan menerima rasuah RM3,000 daripada seorang individu bagi meluluskan pelanjutan permit pekerja asingnya yang telah tamat tempoh. Pengarah SPRM Selangor, Dato' Alias Salim, mengesahkan penahanan suspek untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrat Shah Alam untuk permohonan reman hari ini.
besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Selepas United Kingdom menawarkan kerakyatan kepada warga Hong Kong, Australia akan menilai secara serius kemungkinan menawarkan perlindungan kepada penduduk pulau itu susulan peraturan baru di kuatkuasa kerajaan China. Perdana Menteri Scott Morrison berkata, walaupun tindakan itu mungkin mengeruhkan lagi ketegangan dengan China, keadaan di Hong Kong kini amat membimbangkan. Kerajaan Australia akan mempertimbangkan rancangan untuk menerima kedatangan penduduk bekas jajahan British itu dan akan menawarkan tempat perlindungan. Jelas beliau, pendekatan itu akan diteliti oleh kabinet pimpinannya sambil memberi petunjuk bahawa ia akan diluluskan. Ia diumumkan selepas United Kingdom mengumumkan laluan baru untuk status rakyat British luar negara dan keluarga mereka berhijrah ke sana sekaligus memohon kerakyatan. Hong Kong berada di bawah pemerintahan Britain sebelum ia diserahkan ke tangan China pada 1997 dengan jaminan Beijing akan melindungi otonomi selama 50 tahun. Pengkritik bagaimanapun berkata undang-undang baru yang diluluskan Beijing mencabuli prinsip satu negara, dua sistem yang dilaksanakan pada 1984. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan ujian ke atas 17 vaksin COVID-19 kini memasuki fasa kedua. Pada masa sama, vaksin yang dibangunkan oleh Universiti Oxford pula telah masuk fasa ketiga. Menurut WHO, ia menyambut baik perkembangan ujian vaksin terhadap virus berbahaya itu, namun masih belum dapat dipastikan bila keputusan klinikal akan diumumkan. Menurut laman web Pusat Kawalan Penyakit CDC, fasa kedua ialah ujian ke atas individu yang memiliki karakteristik sama dengan subjek sasaran. Fasa ketiga pula merangkumi ujian ke atas ribuan sampel untuk melihat tahap keberkesanan dan keselamatannya. Ketua Saintis WHO, Dr. Sumya Swaminathan, melihat beberapa bulan mendatang menjadi cabaran besar bagi membangunkan kaedah rawatan dan vaksin yang mampu melawan COVID-19. Menurutnya, ketika ini banyak ujian dijalankan bagi melihat keberkesanan ubat antiviral di Amerika Syarikat. Namun menurutnya, kajian ke atas ubat berkenaan di China menunjukkan ia tidak memberi sebarang manfaat dan tahap keberkesanannya masih tidak jelas. Kebimbangan mengenai gelombang baru penularan virus di Australia semakin meningkat selepas peningkatan kes direkodkan di beberapa kawasan terutamanya Melbourne. Menurut pihak berkuasa kesihatan Victoria, 77 kes baru dicatatkan dalam tempoh 24 jam. Bagaimanapun, kebanyakannya berpusat di kawasan yang disenaraikan sebagai titik panas utama oleh kerajaan. Dakwa pihak berkuasa tempatan sikap penduduk yang mengingkari arahan perintah berkurung antara faktor utama menyumbang peningkatan kes domestik. Sehubungan itu, tempoh perintah berkurung di 36 kawasan di Melbourne dilanjutkan selama sebulan. Dalam perkembangan sama, pihak berkuasa wilayah utara Australia memaklumkan kes pertama dalam tempoh 3 bulan. Kes membabitkan seorang lelaki yang baru pulang ke Darwin selepas meluangkan masa beberapa hari di Melbourne. Kali terakhir wilayah utara berkenaan mencatatkan kes baru adalah pada 6 April lalu. Britain mengumumkan pengecualian pertama bagi kuarantin COVID-19 dengan ketibaan mereka dari Jerman, Perancis, Sepanyol dan Itali tidak perlu lagi melakukan kuarantin kendiri mulai 16 Julai. Bagaimanapun, menerusi langkah yang mungkin mengelirukan itu, pengecualian yang terpakai kepada negara yang berisiko rendah COVID-19 itu hanya akan dilaksanakan bagi ketibaan di England. Mereka yang tiba di bahagian lain di United Kingdom, sama ada Scotland, Wales atau Ireland Utara, masih perlu melakukan kuarantin kendiri selama 14 hari atau berdepan hukuman denda. Britain berhadapan penularan coronavirus dengan sekurang-kurangnya 44,000 kematian. Namun, kadar jangkitan mula menurun sekaligus membolehkan negara itu melonggarkan penutupan selama 3 bulan secara berperingkat. Sejak 8 Jun lalu, negara itu mewajibkan semua ketibaan dari luar negara termasuk penduduk UK untuk menjalani kuarantin kendiri bagi mengelak risiko kes baru yang diimport dari luar. Langkah itu mencetuskan kemarahan dalam kalangan syarikat penerbangan yang sedang bergelut ekoran kesan penutupan secara global akibat coronavirus selain langkah sama yang dilaksanakan negara lain. Menyedari ramai rakyat Britain yang berhasrat untuk melancong keluar negara pada musim panas ini, kerajaan pada Jumaat menjangka
menyangkakan negara yang berada dalam senarai pengecualian menarik balik sebarang sekatan kepada pelancong UK. Bagaimanapun, ia menunjukkan perbincangan berhubung untuk memastikan tindakan timbal balas itu masih berjalan. Menteri Kesihatan New Zealand David Clark mengumumkan peletakan jawatannya berikutan beberapa kegagalannya semasa menangani pandemik COVID-19 di negara itu. Clark menggelar dirinya bodoh berikutan melanggar perintah berkurung selain turut menyalahkan seorang kaki tangan kesihatan yang berentas sempadan sekaligus mencetuskan kemarahan orang ramai. Selain pengumuman itu, Clark turut menyuarakan rasa bangganya di atas pencapaian Jabatan Kesihatan sepanjang khidmatnya. Beliau bagaimanapun akan kekal dalam parlimen memegang tanggungjawab sebagai ahli parlimen biasa. Cara New Zealand menangani pandemik bagaimanapun mendapat pujian banyak pihak sekaligus menjadikan New Zealand antara negara terawal mencatat sifar kes. Clark turut dicemuh banyak pihak berikutan tidak mewajibkan perintah kuarantin ke atas mereka yang pulang ke tanah air. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam kewangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan sukan. Kegembiraan Liverpool menjulang Piala Liga Perdana Inggeris terbantut selepas pasukan bimbingan Jurgen Klopp tewas 0-4 di tangan juara musim lalu Manchester City awal pagi tadi. Sebelum memulakan perlawanan, Liverpool diberikan penghormatan Guard of Honour oleh tuan rumah selepas kejayaan mereka mengesahkan status juara Liga Perdana Inggeris buat kali pertama dalam tempoh 30 tahun minggu lalu. Namun adik didik Pep Guardiola langsung tidak menunjukkan rasa hormat itu ketika permainan bermula, menyaksikan gawang Liverpool dibolosi 3 kali tempoh 20 minit di separuh masa pertama. Pemain sensasi Belgium Kevin De Bruyne memulakan pesta gol City menerusi jaringan pembukaan pada minit ke-25 sebelum bekas pemain Liverpool Raheem Sterling menggandakan papan jaringan kepada 2-0 10 minit berselang. Pemain tengah Phil Foden terus membuktikan kewibawaannya selaku pemain muda paling menelah musim ini menerusi penyudah cantik hasil kerjasama De Bruyne sebelum meledak gol keempatnya bersama The City pada minit ke-45. Dan jaringan sendiri Oxlade-Chamberlain memberikan kemenangan bergaya tuan rumah 4-0 sekaligus mengutip 66 mata selepas 32 perlawanan, 20 mata di belakang Liverpool ketika saingan Liga berbaki 6 perlawanan. Dalam satu lagi aksi, Liga Perdana Inggeris yang berlangsung awal pagi tadi menyaksikan Sheffield United naik ke tangga ke-7 Liga selepas menewaskan Tottenham Hotspur 3-1. Pemain paling mahal Sheffield, Sander Berge, menjaringkan gol pertama tuan rumah pada minit ke-31. Disusuli jaringan Liz Muset untuk The Blade kekal menguasai permainan dengan kedudukan 2-0 pada minit ke-69. Tidak cukup dengan itu, Ollie McBurney menambah derita pelawat hasil gol ketiga minit ke-84 sebelum Spurs meraih jaringan sagu hati menerusi penyerang sensasi England Harry Kane di hujung permainan. Sekian buat waktu ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan, email kami ke news@tv3.com.my. Teruskan menonton TV3. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.